Seterusnya, kita akan mendengar pula dari pembentang kita yang keenam dan yang terakhir untuk pembentangan eksplorasi E-Jerai Kolokium Kajian Tindakan dan Inovasi Daerah Kuala Muda Yan Peringkat Kebangsaan 2021. Dipersilakan Cikgu Emily Syafika binti Zamrud dari SMK Alor Janggus, Kota Star. Apa khabar Cikgu? Cikgu tolong unmute. Ya, apa khabar Cikgu? Ya, baik. Okey. Terima kasih. Baik. Tajuk pembentangan Cikgu Emily ialah kaedah Me-Reacting Pupils merapu bagi menarik minat murid untuk melibatkan diri secara aktif semasa sesi PDPR. Dipersilakan Cikgu. Terima kasih Tuan Moderator. Sama-sama. Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat semua. Syukur Alhamdulillah kerana dengan limpah kurnianya saya diberi peluang untuk membentangkan kajian tindakan saya pada hari ini. Saya Cikgu Emily Syafira Zamrud, berasal dari Negeri Jelapang Padi, Kedah Darul Aman, seorang guru bahasa Inggeris dan pendidikan seni visual. Saya telah mengajar di 4 buah sekolah dan kini bertugas di SMK Alor Janggus, Alor Star, Kedah. Alhamdulillah dalam tahun 2021 ini saya telah memenangi beberapa anugerah. 2 antaranya adalah anugerah khas PDPR dan anugerah pencipta konten digital peringkat negeri Kedah. Sumbangan yang saya berikan dalam pendidikan adalah melalui YouTube channel saya, channel pengajaran bahasa Inggeris yang saya namakan English Made Possible with Teacher M. Terima kasih kerana telah memilih saya sebagai peserta Kolokium Kajian Tindakan E-Jerai 2021. Tajuk kajian tindakan saya pada hari ini ialah kaedah Me-Reacting Pupils menarik minat murid untuk melibatkan diri secara aktif semasa sesi PDPR di atas talian. Sebagaimana yang kita semua sedia maklum, seluruh dunia telah dilanda pandemik COVID-19 bermula dari bulan Mac 2019. Krisis ini menyebabkan sistem pendidikan kita juga terjejas. Persekolahan tidak dapat diteruskan seperti biasa secara bersemuka. PDPR merupakan kaedah baharu yang dijalankan sebagai alternatif untuk memastikan PDP masih dapat dilaksanakan walaupun ketika ini kita berhadapan dengan pandemik. Ia boleh dijalankan dalam 2 cara, iaitu secara sinkronus, secara live atas talian, atau secara asinkronus, iaitu secara tidak setara. Sebagai seorang guru bahasa Inggeris, saya telah menghadapi masalah untuk mendapat penlibatan murid secara aktif dan konsisten semasa sesi di atas talian untuk mata pelajaran bahasa Inggeris yang saya ajar. Saya cuba mengenal pasti punca masalah ini terjadi. Salah satu punca masalah ini adalah murid kurang biasa. Murid tidak terdedah dengan pembelajaran secara atas talian sebelum ni. Dan sebab yang kedua adalah murid kurang aktif. Murid dilihat kurang motivasi, tidak bersemangat untuk mengikuti PDPR secara atas talian. Dan sebab yang ketiga adalah murid saya dilihat tidak berkeyakinan, mereka pasif dan refuse untuk respon terhadap persoalan yang diajukan oleh guru. Dan yang akhir sekali, akibat dari masalah yang dikemukakan sebelum ini, murid gagal menunjukkan peningkatan dalam mata pelajaran bahasa Inggeris.
performance semasa di dalam kelas menurun dan ujian melalui reflective assessment yang dijalankan tidak menunjukkan pencapaian yang memuaskan. Oleh itu, saya telah berhasrat untuk menjalankan satu kajian tindakan dengan objektif untuk mengubah persepsi murid bahawa aktiviti PDPR secara atas talian adalah mudah dan menyeronokkan. Objektif yang kedua pula adalah untuk mendedahkan murid kepada aktiviti yang mudah dan interaktif serta menarik semasa sesi PDPR. Manakala objektif yang ketiga pula adalah untuk memastikan penglibatan yang aktif di dalam kelas, juga memastikan peningkatan dari segi kehadiran murid semasa sesi di atas talian. Dan objektif yang keempat adalah untuk mencapai sasaran markah yang baik dalam ujian pentaksiran bilik darjah. Kumpulan sasaran saya melibatkan 35 orang murid tingkatan 3 Citra dari SMK Alor Janggus. Mereka mempunyai tahap penguasaan bahasa Inggeris yang rendah, dari rendah ke sederhana. Terdapat 4 persoalan yang saya timbulkan di sini. Mengapa murid saya kurang aktif semasa PDPR secara atas talian? Persoalannya. Persoalan yang pertama adalah saya bertanya, apakah faktor yang menyebabkan murid kurang aktif mengikuti subjek bahasa Inggeris secara atas talian? Dan yang kedua, adakah kaedah pengajaran saya kurang menarik dan membosankan? Yang ketiga, apakah pendekatan atau kaedah yang dapat saya lakukan untuk menarik minat murid? Dan yang keempat, bagaimanakah cara untuk meningkatkan prestasi murid dalam ujian pentaksiran bilik darjah? Metodologi yang saya pilih untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Yang pertama adalah mengaplikasikan kaedah yang menyeronokkan dan mudah supaya murid lebih yakin dan tidak gentar semasa mengikuti kelas atas talian. Dan yang kedua pula, menyediakan bahan interaktif yang menarik serta sesuai dengan tahap keupayaan murid. Melalui kedua-dua metodologi ini, saya memilih untuk mengambil pendekatan yang saya namakan merapu. Menurut Kamus Dewan, merapu bermaksud melakukan sesuatu sama ada dengan kata-kata atau kelakuan yang tidak menentu atau merapik. Saya berfikir dan saya meletakkan diri saya di dalam situasi dan perspektif murid-murid, putting myself into their shoes, membayangkan apa yang murid suka. Murid gemar pada perkara yang ada elemen hiburan dan menyeronokkan, something playful and not so straightforward. Mereka rimas jika cikgu mereka ni terlalu serius. Pendekatan merapu adalah kaedah yang saya cipta sendiri bagi mencapai hasrat program transformasi sekolah 2025, iaitu mewujudkan pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan. Dengan harapan setinggi gunung untuk memastikan murid lebih aktif serta mendapat pembelajaran yang lebih bermakna untuk memastikan berlakunya kemenjadian murid. Merapu sebenarnya adalah kombinasi beberapa perkataan dalam bahasa Inggeris yang saya gabungkan, iaitu me reacting pupils, yang menjadikannya merapu, yang membawa saya menyelami apa yang murid ingini supaya mereka lebih teruja dan suka untuk belajar bahasa Inggeris dengan saya.
Merapu menggabungkan dua pendekatan. Yang pertama adalah reverse psychology, iaitu psikologi terbalik yang boleh memanipulasikan minda murid di mana tanpa mereka sedari, mereka telah banyak mendapat ilmu. Pendekatan yang kedua pula ialah fun learning, pendekatan holistik untuk memupuk minat murid untuk belajar melalui kaedah yang menhiburkan. Terdapat lebih kurang 10 aktiviti yang saya senaraikan melalui kaedah merapu, tetapi pada hari ini sebab kekangan masa, saya akan menunjukkan 2 sahaja aktiviti melalui kaedah reverse psychology dan 2 aktiviti yang saya jalankan melalui fun learning. Salah satunya adalah changing roles, di mana saya bertukar peranan menjadi murid, guru menjadi murid dan murid menjadi guru. Saya menyediakan lembaran kerja yang telah siap saya jawab. Murid akan hanya menanda jawapan, tick the answers, memberi markah, award marks dan memberikan ulasan atau komen seperti excellent, good job, well done dan sebagainya. Ini adalah contoh aktiviti changing roles yang saya jalankan bersama pelajar saya. Okay, the task for today is that you would have to become a teacher and I am your student. So I have answered the worksheet. You can see there all the answers, number 1 until number 8. Your task is to, the first one is to take the answers. Very good. And then you have to award marks. Okay, if I got all correct, you put there 8/8. If I make mistake, I make 2 mistakes, you put there 6/8 at the score here. And you can give compliments. Excellent, good job, try again, or a good try. It's up to you, or you have your own comments. Alright, do you understand? Do you understand, class? Yes. Okay. So, dan satu lagi kaedah adalah teacher mutes. Teacher mutes adalah satu kaedah di mana guru menutup kamera dan mikrofon, guru memberi tugasan yang mudah kepada murid, murid diberi masa dan ruang sendiri untuk berbincang secara kolaboratif dan murid mengemukakan jawapan melalui perbincangan yang telah dicalonkan sesama mereka. Dan melalui pendekatan fun learning pula, saya menjalankan permainan yang saya namakan random race. Murid diberi masa lebih kurang 10 saat untuk mendapatkan bahan atau alatan berkaitan dengan topik yang saya ajar. Contohnya seperti ini. Cikgu boleh memberi murid-murid masa 10 saat untuk pergi dapatkan makanan sihat yang ada di dapur rumah mereka. Murid akan lebih excited untuk memastikan mereka yang paling pantas dari rakan-rakan yang lain. Aktiviti ini mewujudkan suasana pembelajaran yang riuh dan menyeronokkan. Murid terkejar-kejar untuk memastikan mereka yang paling pantas tiba di hadapan kamera. Dan seterusnya untuk fun learning activity juga, saya menjalankan aktiviti virtual walk atau virtual field trips di mana murid saya dibawa mengikuti rombongan atau lawatan secara maya. Tempat yang saya lawati adalah berkaitan dengan topik yang saya ajar. Cara interaktif yang memberi murid peluang berseronok melihat dunia luar. Ini adalah contoh aktiviti virtual walk di mana saya membawa murid-murid ke Amsterdam dan mereka menyenaraikan pelbagai jenis pengangkutan yang terdapat di sana. Seterusnya, saya telah memilih 2 jenis instrumen. Untuk instrumen kajian tindakan, saya memilih 2 jenis instrumen. Salah satunya melalui kaedah
kualitatif iaitu kaji selidik. 8 item diajukan kepada responden melalui Google Form yang saya sediakan. Lesson feedback. Instrumen kedua yang saya gunakan adalah melalui kaedah pemerhatian terus atau dinamakan direct observation yang melibatkan pemerhatian secara langsung, di mana saya membuat catatan pada nota lampangan yang disokong dengan gambar untuk mengumpul data tentang pelibatan aktif murid. Di sini saya sediakan dapatan kajian. Saya telah mendapat respon yang positif melalui borang kaji selidik yang saya edarkan kepada murid tingkatan 3 Citra. Contohnya di sini, persoalannya, how do you find teacher mutes activity? So, kebanyakan student menjawab mereka excited dan confident. Dan hanya ada seorang yang menjawab I feel bored dan tidak ada yang menjawab mereka berasa letih ataupun tired. Seterusnya, dapatan kajian melalui borang kaji selidik juga, 33/35 murid 3 Citra memberikan respon yang positif tentang virtual work activity. Di mana salah satu komennya, your English class is fun because I can travel to many places. Dan melalui borang kaji selidik juga, saya bertanya soalan tentang memilih choose one word to describe Teacher M's English lesson, dan kebanyakannya mengatakan lesson yang saya jalankan fun, menyeronokkan, dan 22% mengatakan ia adalah satu pembelajaran yang aktif. Tidak ada yang berasa mengantuk dan tidak ada yang berasa bosan. Dan saya bertanya kepada mereka, majority, how do you rate Teacher Emily's lesson? 94.3% memberikan markah 16/20, markah majoriti murid memberikan rating atau nilaian yang paling maksimum. Selain dari itu, kajian ini juga mendapati kehadiran kelas atas talian murid 3 Citra juga meningkat dari semasa ke semasa. Contohnya di sini, pada 13 hari bulan 6, kehadiran murid 3 Citra adalah 17/35 orang. Kita lihat pula, kehadiran meningkat secara mendadak pada 2 hari bulan Ogos, di mana 21/35 murid menghadiri kelas atas talian. Dan kelas bahasa Inggeris saya juga telah mendapat kehadiran yang tinggi secara mendadak selepas 1 minggu, di mana 34/35 murid 3 Citra menghadiri kelas atas talian. Ini saya rekodkan melalui Google Form, kehadiran Google Form mereka. Dan selain dari itu, dapatan dari kajian tindakan ini juga membuktikan kaedah merapu dapat meningkatkan prestasi murid, di mana markah kuis menunjukkan peningkatan markah di mana lebih ramai murid mencapai markah maksima iaitu 18/20 untuk kuis 3 berbanding dengan kuis 1. Kesimpulan yang dapat saya buat di sini, kaedah merapu me-reacting pupils yang menggabungkan pendekatan reverse psychology dan fun learning mampu menghidupkan suasana pembelajaran yang lebih bermakna. Penglibatan murid dalam kelas online meningkat, aktiviti yang menyeronokkan dan menghiburkan ini dapat membantu mewujudkan pembelajaran yang aktif serta meningkatkan prestasi murid. Cadangan yang ingin saya kemukakan untuk masa hadapan adalah meneruskan kaedah me-reacting pupils secara hybrid, iaitu secara online dan offline, iaitu kombinasi yang menggabungkan elemen tradisional dan contemporary. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Cikgu Emily Syafiqah binti Zamrud dari SMK Alor Janggus Kota Star yang telah membuat pembentangan yang mantap dan menarik. Very interesting, teacher. All the best to you. Thank you so much.
Baik, tuan-tuan dan puan-puan, dengan ini selesailah 6 pembentangan